warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya ialah kedua ibu bapa kepada pemenang anugerah co-curriculum. Terlebih dahulu saya dah tanya Puan, bagaimana Puan memberi kejujuran dan semangat pada anak Puan untuk berjaya dalam pelajaran bidang sukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Lebih dahulu saya minta maaf kerana suara tak berapa elok sangat. Kalau bagaimanapun, alhamdulillah saya bersyukur pada Allah pada pagi ini kerana tak disangka anak saya ni mendapat anugerah pada pagi ini. Anak saya ni adalah anak yang istimewa. Maknanya semua kerja-kerja ni memang saya lebih fokus dan tumpukan pada anak saya yang seorang ni. Pasal anak yang ketujuh dan anak yang akhir daripada 7 orang adik-beradik. Walau bagaimanapun dia punya kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri. Jadi lagi sekali saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kebaikan dan keberkatan pada anak saya ini dan mendapat kejayaan pada hari ini. Dan mudah-mudahan saya berharap akan mendapat kejayaan yang seterusnya, insya-Allah. Bagaimana Puan membagi-bagikan masa beliau untuk segera aktif dalam bidang sukan kepada? Alhamdulillah, sebagaimana maklum, pagi macam biasa dia pergi sekolah, petang pun begitu juga. Tapi dia ni oleh kerana anak saya ketujuh berminat dalam bidang sukan, balik sekolah saja dia ke depan taman tu memang dia tendang bola lah. Sabtu Ahad saya tak payah suruh bangun pagi ke apa, dia memang dah siap sedia dah. Awal nak pergi sekolah, nak buat latihan dan sebagainya. Memang anak saya yang seorang ni memang tak macam kakak dia atau abang dia yang lain. Memang dia ni memang bidang sukan, bidang pelajaran, curriculum memang dia baiklah setakat ni. Dan harapan akademiknya pun begitu juga, insya-Allah. Apakah harapan Puan pada satu hari nanti kepada anak Puan yang Puan banggakan? InsyaAllah saya mengharapkan dan berdoa kepada Allah SWT moga pada pagi yang mulia ini anak saya ini akan menjadi anak yang berjaya cemerlang, bukan saja di dunia dan di akhirat. Dan saya harapkan anak saya menjadi anak yang soleh dan muslim, insyaAllah. Terima kasih Puan, terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi kerana dia bekerjasama dengan pihak sekolah. Saya ucapkan terima kasih juga lah kepada pihak sekolah yang banyak membantu pada anak saya ini. Dan harapan saya moga anak saya menjadi anak yang cemerlang dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya pada pagi ini ialah ibu kepada penerima anugerah cemerlang tokoh murid-murid tokoh murid cemerlang bagi tahun 2017. Saya ingin bertanyalah kepada Puan tentang rutin Puan dalam mendidik anak menjadi cemerlang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tak ada tip-tip khas dalam mendidik anak, sama juga macam ibu bapa yang lain. Sebab sebenarnya anak saya ni lebih pada mendukung. Saya selalu bagi contohnya kalau ada apa-apa pertandingan yang dia sertai, saya akan bagi sokongan bukan saja kepada beliau, kepada sekolah dan juga guru pengiring. Selain daripada tu, saya sentiasa pantau kerja rumah yang diberikan oleh cikgu. Baik diorang saya akan selongkar lah, saya akan tengok apa yang diorang tak buat kerja rumah, ataupun ada tak mainan-mainan yang diorang main ke kat sekolah, saya akan check lah. Baik, mungkin Puan ada amalan-amalan yang Puan lakukan dalam mendidik anak hingga cemerlang. Antara amalan yang saya sentiasa gunakan, saya pasti ibu bapa lain juga sama macam saya. Setiap kali waktu selepas solat subuh, saya akan sedekahkan Al-Fatihah untuk setiap anak saya, untuk diri saya dan juga untuk suami saya, supaya kami semua menjadi orang-orang yang soleh dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Mungkin Tuan ada cadangan ataupun pandangan ataupun tip lah yang guna untuk kita kongsi bersama dalam didik anak hingga berjaya. Antara tip, sebenarnya saya tak ada tip-tip yang khusus sebab anak saya rasa banyak bakat dia, semuanya dicungkil oleh guru-guru Sekolah Kebangsaan Federal Penggili Timur.
kadang-kadang saya sendiri pun tak pasti anak saya boleh ke tak, tapi cikgu-cikgunya yang telah beri semangat dan beri sokongan kepada anak-anak saya. Dan saya support dia daripada belakang. Semuanya tak adalah tu lah. Baik, yang terakhir sekali, apakah harapan Puan terhadap anak Puan pada masa akan? Okay, harapan saya kepada anak-anak saya, kalau boleh saya berharap sangat anak-anak saya menjadi anak-anak yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, menghormati guru-guru, menghormati orang yang tua, serta seimbang dari segi akhlak, dari segi akademik dan juga sosial, dan menghargai jasa-jasa yang telah diberikan oleh guru-guru. Saya sebagai seorang guru, saya rasa sebenarnya perlu seorang murid mengenang jasa cikgunya walaupun beliau berada di luar sekolah dan di luar sekolah, maknanya selepas keluar daripada sekolah rendah, masih lagi berjumpa dengan guru dan menghargailah jasa-jasa gurunya. Baik, itu saja. Terima kasih kepada Ustazah kerana bekerjasama dengan pihak sekolah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua guru SK pada Bukit Timur, guru-guru sukan, Cikgu Aizat, Cikgu Usuk dan juga guru-guru tahun 6 dan guru-guru yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam memberi sumbangan kepada anak-anak saya dalam mengembangkan bakat beliau. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya pada hari ini ialah Puan Suziniti, di mana pada hari anugerah cemerlang pada tahun ini kita dapati anak beliau telah meraih banyak hadiah kecemerlangan. Jadi kita nak kongsilah bersama-sama dengan Puan. Sebelum itu saya ingin bertanya lah, berapa ramai anak perempuan yang masih belajar di sekolah menengah? 3 orang. 3 orang. Ada yang dah sekolah menengah? Tak ada. Ada. Okey, baik. Boleh saya tanya, apakah rutin harian Puan dalam didik anak? Rutin harian budak-budak ni 5:30 pagi bangun tidur, firstly dia lepas mandi semua solat. Okey, lepas tu siap untuk pergi sekolah. Sarapan pagi mesti. Walaupun tak nak pun saya wajibkan sarapan pagi. Dan lepas tu baru pergi sekolah. Itulah yang patut aktiviti kat sekolah dia. Lepas tu bila balik sekolah tu sebelum pergi sekolah agama, pastikan dia mandi dan solat, makan. Lepas tu pergi sekolah agama pula. Sebelah malam pula salah satu yang diwajibkan lepas solat maghrib dia mesti mengaji. Walaupun dah khatam Quran, still saya suruh mengaji. Berapa ramai anak Puan yang sudah khatam Quran? Baru seorang yang khatam Quran, tapi saya mengajar dia komplit dengan tajwid yang penuh. Maknanya bukan setakat boleh membaca, tapi dengan tajwid yang sempurna lah. Baik, Puan mengajar sendiri ataupun menghantarnya di mana-mana? Kalau di sekolah saya hantar dia mengaji. Kalau masa sekolah sebab masanya padat, saya mengajar sendiri. Okey, alhamdulillah. Jadi pertanyaan seterusnya, mungkin Puan ada beberapa amalan yang Puan jalankan dalam mendidik anak hingga anak menjadi cemerlang. Dari kecil pemakanan dia saya jaga. KFC, McDonald, kalau tanya dia orang pun, kalau setahun KFC tu boleh sekali saja. Itu memang daripada kecil lah. Fast food memang ayah dia pun memang tak digalakkan langsung. Kalau macam junk food pun sama. Jadi apa makanan-makanan yang Puan galakkan untuk anak-anak makan? Kebiasaannya kalau macam sarapan pagi tu memang saya akan wajibkan dia ambil. Kalau selain daripada kalau dia tak makan nasi, maka makanan biasalah. Tapi cuma yang junk food dengan fast food tu yang saya kontrol. Okey, selain daripada makanan, mungkin ada amalan-amalan lain, solat hajat ke dan sebagainya yang Puan amalkan untuk mendidik anak. Kalau nak kata solat hajat selalu tu tak ada lah. Kalau yang orang periksa tu, apa yang saya tekankan macam sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa. Lepas tu amalan surah-surah lazim tu, kalau macam gemuruh ataupun tak ada idea
ataupun dia rasa tertekan, ayat-ayat lazim tu yang saya suruh amalkan. 3 kul, ayat kursi, Ibu Dina memang saya wajibkan diorang hafal. Untuk diorang sentiasa ingat dan ada doa-doa lah yang macam apa yang diorang baca tu diorang boleh ingat. Jadi apakah saya nak tanya ni, apakah harapan puan terhadap anak puan pada masa akan datang? Saya mengharapkan bukan saja diorang ni berjaya dalam hidup ini, tapi dia berjaya juga dengan ilmu agama, dan saya mengharapkan diorang menjadi anak yang soleh dan solehah. Lagi satu yang saya selalu amalkan sebagai seorang ibu, saya sedekahkan Al-Fatihah setiap kali saya solat. Dan setiap kali saya sedekah Al-Fatihah tu, saya niatkan seorang-seorang anak saya. Kalau ada 3 orang, 3 orang. Al-Fatihah untuk Mirza Izzati, Al-Fatihah untuk Amin Mukri, Al-Fatihah untuk Maisarah ini. Itu yang saya amalkan. Jadinya itu antara salah satu lah saya buat supaya anak saya cemerlang dan jadi anak yang solehah lah. Akhir sekali, apakah kata-kata puan untuk kepada murid-murid dan kepada ibu bapa yang berada sini agar mereka dapat mencontohi kecemerlangan anak puan? Nasihat saya, anak-anak saya jarang marah, tapi saya lebih menggunakan pendekatan psikologi. Maknanya kalau macam keputusan dia tak baik ataupun itu masa dia down, saya akan gunakan pendekatan psikologi. Saya akan pujuk dia, saya akan beri nasihat-nasihat yang berguna, cerita kisah-kisah Nabi. Salah satu yang saya suka tekankan adalah sifat-sifat Nabi itu saya rasa ingatkan pada dia. Budak-budak ni dia kadang-kadang dia leka, kadang-kadang dia main, tapi saya akan ingatkan sentiasa. Kemudian salah satu yang saya selalu buat, masa solat memang saya tak benarkan dia main. Maknanya masa solat, maknanya selalu ingatkan dia solat pada waktunya. Kecuali kalau pada di luar lah, di sekolah saya tak. Jadi saya nasihatkan kalau pada ibu bapa, sebenarnya semua budak boleh jadi cemerlang. Asalkan kita sentiasa mengingati dia dalam doa kita, sentiasa menasihati dia. Bila dia jatuh ataupun dia gagal, tetap akan menasihati dia. Lagi satu, kalau macam dia tidur, dia baru nak tidur tu, saya suka pesan kat dia yang dia kena jadi anak yang soleh. Mama sayang dia. Jadi benda tu akan jadi setting mind untuk dia. InsyaAllah budak yang selemah-lemahnya pun boleh berjaya. Baik, saya sering kata-kata Datuk Dr. Muhammad Ridha Kamsah bahawa insan yang dilahirkan di dunia adalah insan yang cemerlang dan sama dari segi pembentukan dan sasiahnya, kecuali mereka sendiri yang akan mengubah nasib mereka di samping bimbingan dan tunjuk daripada ibu bapa. Jadi saya bagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada puan kerana sudi untuk berkongsi pengalaman dan idea bagaimana untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang. Terima kasih puan. Baik, sekali lagi kita bersama-sama bersama saya pada pagi ini iaitu ibu bapa kepada salah seorang murid yang menerima anugerah cemerlang. Sebelum tu saya nak tanya pada puan, boleh puan kongsikan rahsia kejayaan anak puan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak saya ni Luqman Hazim ni dengan adiknya lah, Lia Izzati. Sebenarnya tak ada apa rahsia lah saya rasa. Memang sama je macam orang lain pun saya rasa dari segi mengasuhnya sama. Cuma memang dia ni, saya rasa pihak sekolah banyak membantu selain daripada saya sendirilah. Saya berterima kasihlah pada pihak sekolah kerana memang sangat membantu. Sebab kalau diikutkan di rumah dia ni kurang sikitlah belajarnya. Memang banyak di sekolah. Alhamdulillah pihak sekolah banyak sangat membantu. Apakah amalan-amalan yang mungkin puan jalankan untuk membantu anak dalam mencapai kecemerlangan? Okey, di rumah kami lah antaranya yang pertama sekali saya ketika solat. Yang itu memang kita akan tanyalah dah solat ke belum. Memang pastikan tak meninggalkan solat lah.
solat. Kemudian yang keduanya sarapan. Kalau sebelum sekolah anak saya ni memang akan makan pagi. Dan biasanya memang makan nasi lah. Dia agak berat sikit sarapan dia. Jadi memang pelik sikit kalau saya tak buat sarapan nasi tu. Dia memang makan nasi pagi. Macam mana dengan ketegasan dalam mendidik anak? Tak berapa lah. Saya rasa saya ni sebab dia memang lebih kepada sendiri. Saya beri dorongan je lah. Memang dia dah usaha sendiri, saya beri dorongan. Memang dia sendiri. Okey, memang benar lah sebab seseorang itu mempunyai kepandaian ataupun kecerdikan dari bidang masing-masing. Masing-masing murid ada cara untuk belajar sendiri. Jadi puan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kerana memberi kerjasama. Okey, saya pun mengucapkan banyaklah terima kasih pada pihak sekolah. Memang banyak membantu untuk kejayaan anak saya. Terima kasih tuan. Bang. Sama-sama saya adalah ibu kepada penerima anugerah tokoh kurikulum. Baik puan, saya dapati anak-anak perempuan cemerlang dalam bidang sukan. Apakah rahsia kejayaan mereka dalam bidang sukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya anak saya ni saya nampak daripada perjalanan dalam gajah kita, gajah 4 dia dah nampak aktif lah dalam sukan. Sebab kebanyakan anak saya yang 3 orang yang lain tu pun memang aktif. Jadi mungkin dia pun bukan ikut-ikutkan sebab dia anak yang musuh. Jadi bila abang dan kakak-kakak dia aktif, mungkin dari situlah dia nampak sama aktif macam yang lain lah. Jadi saya sebagai ibu dapat bagi dorongan pada dia sebab dia memang nampak dia berminat dalam sukan. Jadi saya setakat ni cuma beri dorongan pada dia lah untuk terus aktif dalam sukan. Apakah harapan puan untuk masa depan anak puan? Sama ada puan nak meneruskan kejayaan dia dalam bidang sukan ataupun dalam bahagian lain? Itu saya setakat memberi dorongan sebab kita dah naik sekolah menengah, kita tak tahu dia punya akademik dengan sukan macam mana. Tapi saya harapkanlah agar untuk masa hadapan dia boleh aktif dalam sukan dan juga akademik. Dia seiringlah keduanya sebab itu sukan pun penting dan akademik pun penting juga. Okey puan, terima kasih puan kerana sudi bekerjasama dengan pihak sekolah. Alhamdulillah, saya pun mengucapkan terima kasihlah pada pihak sekolah sebab saya rasa sekolah pun beri dorongan dengan galakan pada dia. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada guru dan juga sekolah.